hanya 3 aja adik-beradik dia yang datang hari tu ke rumah bapak saya. Bapak saya pun lah merajuk. Selamat Hari Raya. Welcome back to my channel. Of course, I'm Fiza O. With you guys again. Selamat Hari Raya dan terima kasih atas all of your very kind messages that I've received in the comment section. Ada yang DM I di Instagram, ada yang email to me. I've always shared on this channel over here in the scroller below. What are your emails that you can send to me, ataupun you can always just email to me on my old email fizao87@gmail.com. So basically, Mas lagi raya mood dan I terima kiriman ni yang very cute actually. So it is the dilemma of nak jalan raya kat mana. So I know there's so much raya controversies that has happened over the past few years. So ada yang very very glad that we actually have Zoom raya this time round. Ada yang video call raya aja dengan saudara mara yang tinggal di Singapura, tinggal di luar negara. I mean, this technology has been around for a very long time. Tapi selalunya bila kita raya pertama ni, whoever does video calls kan, selalunya you akan pilih untuk kalau kabut pergi ke rumah yang paling penting dahulu. Mungkin rumah nenek dulu ke, rumah mak dulu ke, rumah mak mertua dulu ke, sebagainya ke, untuk nak uruskan 2-3 rumah yang paling penting waktu pagi, ya. Jadi dalam kesibukan awak nak uruskan ni, awak tak ada masa untuk lakukan, okay, let's do a video call ramai-ramai. Tapi untuk waktu macam gini, waktu sikit berapa macam gini, sebab kita akan lakukan of course video calling dengan semua ahli anggota keluarga yang tak tinggal serumah. So anda ataupun I feel like we are closer to one another walaupun tinggal jauh kan. I mean, like on the first day of Raya, I had a video call with my good friend from America. I'm like, wow, we would never do this on a normal raya punya circumstance kan. So anyway, back to this controversy nak jalan raya rumah siapa, which is no longer controversy this year sebab you just arrange your timing lah of Zoom raya kan. Kalau keluarga A nak Zoom jam 3, berarti you nak Zoom keluarga B, C, D, jom kita tukar 5.30 mungkin, ataupun kita tukar lepas asar mungkin. Kalau ada keluarga lain, okay, kita Zoom lepas Zohor, yang you pula kita Zoom lepas Isyak, you know. So you have your own timing of Zoom dengan keluarga yang berbeza kan. So there's no like macam pergaduhan hari pertama nak pergi rumah siapa, that kind of controversy. So kiriman email ini adalah dari, I'm gonna change her name to Laila. Okay, so Laila, obviously not her real name. Dia kata, Fiza, I want to share with you something that I've never shared with anyone else. I tak pernah kongsi dengan sesiapa pun, especially not to my saudara mara. So dari I kecil lagi sampailah I dah besar, semua sepupu-sepupu I, saudara mara I dan juga makcik-makcik I, sorry, tadi makan keripik pedas. True story. Okay, so bermulanya dari waktu kecil, saya dan juga semua saudara mara dan juga pakcik makcik I kerap beraya di rumah atuk dan juga nenek di Jurong. Okay, bila raya. Dan itulah cili ni, I mean, sedap lah the keripik. Itulah siapa suruh sebelum macam cerita pergi makan rempeyek cili padi. Aku juga yang gatal ni. Okay, back to the story. So kata Laila, dari kecil lagi dia dan juga semua saudara mara dia, makcik, pakcik, saudara mara akan kerap beraya di rumah atuk dan juga nenek di Jurong bila hari raya, bila Aidilfitri. Itulah tempat pot kita. Familiar kan? Kita kalau beraya ni, kalau ada atuk nenek yang masih lagi ada, itulah tempat pot. Itulah awak lipat sampai pagi, dari pagi sampai ke malam. Kadang-kadang ni ada yang bawa baju ekstra, baju spare. Sebab awak tahu lepas 2 jam panas kan, tukar baju lipat kat rumah. Ataupun sejam sebelum balik tu, awak nak lipat tengok TV lah, tengok drama lah, tengok movie lah, awak akan tukar baju dulu. Jadi dengan baju tu juga awak pulang ke rumah. Faham? So itulah tempat pot kita. Rumah pertama yang kita akan kunjungi, lepak, berbual, ambil gambar, lepak sampai malam. Ada yang lepas lepak tu keluar pergi rumah orang lain, lepas tu datang balik ke rumah atuk nenek ni pula tu. So kita akan lepak ramai-ramai di sana. Dan di situ juga
Dan waktu tu nenek atuk kita tinggal dengan makcik dan pakcik yang kecil, yang bongsu lah kan. So apa yang berlaku adalah bapa saya ni pula adalah anak sulung dalam keluarga yang ada ramai adik-beradik. Ramai, lebih dari 10 adik-beradik. Ya, jadi nenek saya meninggal dunia, anda katakan lebih 10 tahun lalu. Tapi kita tetap kunjungi rumah di Jurong sebab atuk masih lagi ada. Dan atuk pun dengan pakcik dan makcik yang belum lagi berumah tangga. Dan kita memang dah terbiasa kan nak beraya di sana kan. Jadi kita tetap beraya di sana dan sampailah 3 tahun lalu atuk saya meninggal dunia. Jadi kita ni memang rapat gila. Kita rapat gila dari segi pemberian zakat, kita masak-masak, ni semua kita pandai untuk atuk-atuk antara saudara mara. So rumah atuk saya ni agak besar, walaupun 4 bilik sahaja, tapi rumahnya di Jurong. Jadi rumahnya memang besar sekali. Banyak space di ruang tamu, di bilik tidur, di ruang makan, dapur, memang besar lah untuk kita lepak. Jadi walaupun kita ramai sepupu-sepupu, bapa saya ramai adik-beradik, tapi bila lepak tu selesa lah sebab ada banyak bilik dan juga ruang dia besar kan di Jurong ni kan. Di situlah kita akan memperagakan baju kurung baru, lepak-lepak, ambil gambar, buat Insta story dan stuff like that. So sejak 3 tahun lalu bila atuk saya meninggal, of course the next question was bila nak dekat raya tu nak pergi beraya rumah siapa. So obviously orang kata fikir kita lipat tetap lagi di rumah arwah atuk, arwah nenek, tetap di Jurong sebab di situ masih lagi dijaga rumah itu oleh makcik dan pakcik saya yang belum berumah tangga. Tapi bapa saya pula kata, adat dia pun macam gitu. Kalau mak bapak tak ada, kita pergi cari adik-beradik yang paling tua dalam keluarga, iaitu bapa saya, abang paling sulung dalam keluarga yang ada lebih dari 10 adik-beradik. Then that makes sense. Tapi I tahu, I just knew it. Sebab kita dah terbiasa sangat berpuluh tahun lipat di rumah atuk, di rumah nenek. Takkanlah tiba-tiba sekelip mata tu tahun tu kita nak ubah dan pergi ke rumah I. Rumah I ni pula, Fiza, sempit. I tinggal di kawasan Sengkang. Okay, girlfriend got you. Dan rumah saya sempit. Saya tak boleh bayangkan macam mana agaknya adik-beradik bapa saya, sepupu-sepupu saya akan datang di sini untuk lepak sampai ke malam. Macam mana mereka lakukan di rumah arwahnya atuk saya. So and hari tu I ingat lagi, 2 tahun lalu tu I ingat lagi sampai bila-bila. Sebab bapa saya ada lebih 10 adik-beradik. Anak mereka pula ramai. Dan dalam kita tengah kecoh-kecoh sebab kita akan tolong bergotong royong dari segi lauk pauk. Dan saya ingat lagi hari tu saya mengemas rumah, bergegas pergi beli air, beli cooler untuk senang dijadikan tempat air untuk para tetamu. Ya, semua saya dah siapkan dah. Saya tunggu dari pagi lagi. Tunggu sampailah ke petang. Bapa saya berkecil hati sebab mereka semua tetap lipat di rumah arwah atuk saya di Jurong. Hanya 3 aja adik-beradik dia yang datang hari tu ke rumah bapa saya. Tak orang tak kita. Bapa saya pun lah merajuk tak nak berbual dengan adik-beradik dia yang lain. Nasib baiklah Fiza, saya ni profesional. Bila makcik-pakcik saya tag saya pun reply lah. Saya pun jawab lah. Saya kenalah berterus terang. Cakap lah bapa merajuk, bapa kecil hati sebab kita masak banyak-banyak. Membazir lepas tu sebab tak datang, tak lepak kat rumah kita. Kan mereka nak datang besok lusa, minggu akan datang. Makanan kita siapkan memang untuk 13 keluarga hari tu. Takkan nak simpan sama seminggu kan. So tahun lepas bapa saya dah bagi warning, jangan lupa datang ke rumah dia. Dan same old story. Yang datang pun cuma ada improvement lah. Lebih kurang 4-5 keluarga je datang. Yang lain selebihnya tu semua datang pergi rumah arwah atuk I untuk lepak di sana. So itulah kontroversi jalan-jalan raya bagi keluarga I. Nak beraya pun ada kontroversi juga. Kau tengok. So inilah dia antara hikmahnya ya tahun ini ketika ada Zoom raya, tak ada kontroversi nak lepak rumah siapa lagi besar dan tak ada yang berkecil hati. Yelah kau kan mana nak pergi rumah aku kan kecil kan. Yelah takkan kau pergi rumah aku kan tak lawa buruk. Yelah takkan ke rumah aku kan tak banyak duit raya lah. Assumption lah pula.
Dan saya kind of understand bila ramai adik-beradik tu yang nak lepak di rumah sana, sebab ada this feeling of nostalgia. Awak macam seolah-olah mendekatkan diri anda dengan sesuatu yang membahagikan anda seumur hidup anda, ketika anda kecil, ketika anda baru berumah tangga, ketika anda membesar di sana. So I kind of get that. Tapi saya juga akan berkecil hati kalau saya bapa anda, anak paling sulung, sediakan makanan untuk 13 keluarga, iaitu makanan yang banyak saya pasti. Itu dia punya dulang buffet dia tu, kau membazir kan. Saya pun akan rasa, of course lah, sedih lah kan. 2 tahun pula tu berturut-turut. So tahun ni I am not sure what happened to your Zoom raya. I am sure tak perlu lagi untuk nak kecil hati. Anyway, tak perlu nak membazir duit pun. Dulu ada yang catering untuk 100 orang, datangnya 40 orang. Lagi makanan yang banyak-banyak tu nak buat apa kan? Terpaksalah, nasib baiklah kalau ada jiran-jiran sebelah ni pack lauk, berikan pada jiran sebelah, habiskan semua. Ada yang pack, berikan pada tetamu yang datang. Kan itu pun kalau tetamu yang datang tu ramai, yang boleh habis, yang boleh bawa semua. Ada tetamu ni pula tak nak bawa balik rumah sebab mereka akan pergi berkunjung ke rumah-rumah yang lain. So, like it or not, tahun ni banyak sangat hikmahnya. I think antara hikmah yang saya hadapi adalah, I actually solat raya with my husband, dapat dengar khutbah, dan I tahu ada khutbah ni bukan saja keluarga I atau keluarga ataupun adik-beradik I yang lain, tapi basically like all of the Muslims throughout the whole of Singapore. Dan ada yang mendengar khutbah luar dari Singapura, and that's really quite amazing kan, untuk kita tahu bahawa we are sitting in different houses, but in our own comfort, dan dengar khutbah dari mufti kita. So much hikmah. Kalau tidak, nanti raya nanti ada kontroversi lah, ada orang cemburu lah, ada orang mulut laser lah, ada orang pakai lepas cakap lah, ada orang yang mengata rumah orang lah, ada orang yang kecil hati lah. So I don't know, but we can share with me. Do you feel like this year mungkin kurang kontroversinya, kurang ada orang yang ada kurangnya pergeseran dengan saudara mara yang mulut laser lah, saudara mara yang macam mata jahat lah kan. So let me know what you think in the comments, of course, or you can always just email to me. I am always within reach. I'm gonna see you in my next video, insyaAllah, as soon as I can. Dan from me to you, once again, selamat Hari Raya. Maaf zahir batin, minta maaf kalau ada yang salah cakap, lebih cakap, whatever it is. Love you guys. Assalamualaikum.